Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama Assalamualaikum. Kita dah ke segmen Assalam Biz. Baiklah, mungkin ramai kita pernah mendengar mengenai harta pusaka, tapi sebenarnya tahu kita banyak benda yang kita masih tak faham tentang harta pusaka ini, terutama pada waris. Jangan sampai bila tiba masanya kita teraba-raba tak tahu apa yang perlu kita buat. Baiklah, jadi untuk pagi ini kita nak berbincang mengenai harta pusaka Baitul Mal. Itu. Selalu kita dengar harta pusaka ya, kali ini harta pusaka Baitul Mal. Apa yang waris perlu tahu? Okey, bersama saya pada pagi ini ialah Ustaz Indra Syahrir Masyahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz adalah pengarah Baitul Mal MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Baik Ustaz. Selalu kita dengar pasal harta pusaka, jarang kita dengar mengenai harta pusaka Baitul Mal. Jadi apakah itu harta pusaka Baitul Mal, Ustaz? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Harta pusaka sendirilah bermaksud adalah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati yang menjadi hak kepada waris-waris ya, yang ditinggalkan selepas matilah. Sama ada dalam bentuk harta-harta ataupun hak-hak ataupun apa yang menjadi miliknya semasa hidup itu selepas dia mati. Itu harta pusaka dari segi definisi umumnya lah. Ya. Tetapi dalam konteks harta pusaka Baitul Mal ni, dia adalah merujuk kepada harta pusaka yang jatuh hak kepada Baitul Mal. Jatuh hak kepada Baitul Mal. Ya, yang ramai masyarakat sebenarnya tak tahu. Dalam konteks Baitul Mal itu sendiri menjadi waris tunggal ataupun menjadi sebahagian daripada waris. Contohnya bagi harta-harta pusaka yang memang tidak berwaris, maka hak itu akan jatuh kepada Baitul Mal. Tetapi dalam konteks harta pusakanya itu ada waris, iaitu waris fardu sahaja, mungkin sebahagian hartanya akan jatuh kepada Baitul Mal kerana tiada waris asobah dipanggil. Tiada waris asobah. Waris asobah ni waris lapisan kedua lah. Jadi waris fardu ni waris utama. Jadi apabila waris utama ada tetapi waris asobah tiada, maka bakinya itu akan jatuh kepada Baitul Mal. Jadi maksud dia ada dua keadaan, waris yang tiada waris, tiada waris langsung, dan kemudian dia ada waris tapi warisnya itu tidak boleh menerima keseluruhan harta. Kerana dia hanya ada hak-hak tertentu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran lah. Itu sahaja. Jadi kenapa waris perlu serahkan kepada Baitul Mal dalam keadaan ini? Mungkin kenapa tidak kepada yang lain? Sebenarnya ramai masyarakat tak menyedari yang sebenarnya Baitul Mal itu ada hak yang tersendiri ke atas harta-harta pusaka seorang si mati. Unit pusaka JKPTG ataupun Mahkamah Tinggi Sivil ataupun perintah pembahagian yang dikeluarkan oleh agensi-agensi tersebutlah. Dan hak-hak ini sebenarnya perlulah diberikan kepada Baitul Mal, ya, kerana Baitul Mal ini dia mewakili masalah umum umat Islam. Jadi secara maknanya secara obligasinya, yang mana Baitul Mal itu sendiri memang ada hak ke atas sesuatu kematian, maka hak itu perlu diserahkan kepada Baitul Mal lah. Dan kita tak nak yang waris-waris itu mengambil hak orang lain. Ini yang kita risaukan, kerana di luar sana ada juga sebahagian masyarakat kita yang menutup sebelah mata perkara ini, yang mana sepatutnya Baitul Mal ada hak di situ tetapi hak Baitul Mal dinafikan kerana mereka tidak mahu harta itu berpindah kepada orang lain, ataupun mereka tidak mahu sesuatu tanah pusaka itu ada hak Baitul Mal di situ. Jadi sebenarnya mereka perlu menyedarilah yang Baitul Mal ni sebenarnya mewakili kepentingan umat Islam yang lain. Masalah ammah ini lebih utama daripada masalah individu lah. Dan kita tidak mahu juga waris-waris memakan harta yang haram lah. Ini yang kita khawatir, yang mana masyarakat juga kadang-kadang dia tidak mahu harta itu diserahkan kepada Baitul Mal, dan pada masa yang sama dia tidak menyedari yang sebenarnya dia telah mengambil harta hak orang lain itu secara haram pula. Dan ini banyak berlakulah apabila hak-hak Baitul Mal itu disembunyikan, bukan sahaja di kalangan waris tetapi di kalangan pentadbir-pentadbir yang dilantik umpamanya. Jadi kita naklah supaya masyarakat perlulah sepatutnya menyerahkan hak tersebut kepada Baitul Mal. Baik, kalau sekiranya berlaku kematian contohnya lah, kan, dan dia di kategori yang sepatutnya memberikan kepada Baitul Mal. Jadi adakah ini berlaku secara, siapa yang mentadbir? Adakah berlaku secara automatik ataupun Baitul Mal akan approach sendiri kepada dalam hal ini biasanya Baitul Mal tidak
tidak menyedari yang mana kadang-kadang dalam sesuatu kematian itu ada hak Baitul Mal, kecuali waris yang menghubungi Baitul Mal itu sendiri dan memberitahu yang dalam perintah tersebut ada dinyatakan Baitul Mal ataupun dalam perintah faraid itu ada dinyatakan Baitul Mal sebagai salah satu waris yang telah pun ditetapkan oleh syarak. So dengan sebab itulah sebenarnya kita nak supaya masyarakat apabila dah berlaku keadaan tersebut, maknanya perintah faraid ataupun surat kuasa mentadbir itu tidak boleh disimpan begitu saja. Jadi mereka perlu membawa urusan ini kepada Baitul Mal dan merujuk kepada Baitul Mal bagaimana ataupun apa langkah yang sewajarnya mereka perlu lakukan. Jadi perlu berhati-hati dan perlu faham mengenai perkara tersebut. Jadi apakah yang Baitul Mal boleh buat kepada waris-waris ni? Okey, dalam keadaan ini sebenarnya ramai juga masyarakat kita yang tak tahu yang mana apabila sesuatu harta itu dah jatuh kepada Baitul Mal, sebenarnya Baitul Mal boleh memulangkan semula kepada waris-waris tersebut. Ini dipanggil dalam konsep taharush. Taharush ni maksudnya Baitul Mal menolak hak dia dan menyerahkan semula kepada waris-waris. Dan biasanya praktis ini dibuat oleh semua negeri di Malaysia lah, di Baitul Mal di Malaysia, yang mana Baitul Mal ini akan memulangkan semula kepada waris dalam bentuk yang mana waris itu perlu membayar some portion yang telah ditentukan lah. Contohnya dalam satu-satu kematian tu ada bahagian Baitul Mal contohnya sebanyak 15/72 contohnya. Sebahagian kecil lah. Jadi 15/72. Jadi bahagian yang 15/72 itu Baitul Mal boleh tawarkan semula kepada waris untuk waris tebus bahagian tersebut. Ini yang kita beri ruang kepada masyarakat untuk dia mewarisi semula harta tersebut dalam keadaan dia membayar kepada Baitul Mal lah. Dan apabila tanggungjawab dia membayar ataupun melunaskan bayaran tersebut kepada Baitul Mal, bermaksud dia telah melunaskan bayaran itu untuk masalah umum Islam. Bukan untuk Baitul Mal itu sendirilah sebenarnya. Maksudnya Baitul Mal ini digunakan untuk untuk pembangunan yang lain dan sebagainya, untuk membantu umat Islam yang lain dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk pembangunan dan sebagainya. Jadi kepada apa mediumnya, macam mana menghubungi pihak Baitul Mal sekiranya ada berlaku kematian dan sebagainya, jadi waris ni nak mungkin apa cara dia mediumnya? Okey, dalam apabila berlaku kematian yang melibatkan sesuatu kematian itu tiada waris umpamanya, yang ini juga kita mohon kerjasama daripada masyarakat seluruhnya supaya kalau ada kematian yang tidak berwaris, maka perlulah dirujuk kepada Baitul Mal. Maksudnya perlulah diadukan perkara ini kepada Baitul Mal. Maksudnya dia tahu ini orang ini memang meninggal dunia, tak ada waris langsung. Perlu ke pejabat ke atau boleh hubung call dulu untuk hubungi kami, mengadu, buat aduan dan sebagainya, dan kami akan buat siasatan lah. Sebab nanti Baitul Mal juga yang akan melakukan tindakan untuk memohon perintah-perintah ataupun surat-surat kuasa mentadbir untuk mentadbir harta-harta si mati. Begitu juga dalam kematian yang mana sebahagiannya itu adalah hak waris, tetapi ada sebahagian kecilnya hak Baitul Mal. Maka juga perlu dirujuk kepada Baitul Mal kalau berlaku kematian tersebut. Supaya mereka ataupun waris-waris ini boleh berbincang dengan Baitul Mal lah untuk menentukan hak-hak tersebut dan kemudian dapat diagihkan semula kepada waris-waris. Dan boleh hubungi kami lah di www.mais.gov.my ataupun hubungi kami lah di nombor telefon yang tertera tersebut. Di tali kaca TV anda ada tertera di situ. Tapi paling mudah boleh pergi kepada FB lah, yang Majlis Agama Islam Selangor, atau IG mais_official HQ, ataupun laman web www.mais.gov.my ini di Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Baik, kita ada mungkin sebelum kita berehat mungkin ada kata-kata akhir pada peringatan perkataan kepada penonton. Okey, sebenarnya kita nak supaya masyarakat faham dalam ilmu faraid itu sendiri satu ilmu yang sangat luas untuk difahami, yang mana dalam pembahagian harta pusaka ini banyak perkara-perkara yang kita boleh pelajari dan banyak hikmah ataupun kelebihan yang tersendiri. Apabila kita tahu pembahagian harta pusaka, maka akan dapatlah diwarisi dengan secara sempurna dan dapatlah meneruskan ikatan silaturahim yang telah pun terbina pada masa pemilik harta masih hidup, dan seterusnya dapat diwarisi pula oleh generasi-generasi seterusnya. Dan kita nak supaya keturunan-keturunan si mati itu sendiri dapat mewarisi harta dengan betul, kemudian tidak memakan ataupun mengambil hak orang lain. Itu yang kita nak tekankan supaya kehidupan masyarakat Muslim ini dapatlah dijalankan dengan sempurna dan baiklah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Indra mengenai perkongsian mengenai harta pusaka Baitul Mal. Saya pun dapat ilmu baru pada pagi ini. Mungkin ramai antara kita yang tak sedar sebenarnya ada hak Baitul Mal dalam harta pusaka juga. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz, insya-Allah. Dan kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.